Assalamualaikum dan selamat pagi serta salam sejahtera saya ucapkan kepada siswa-siswi sekalian. Sebelum tu, saya nak ucapkan tahniah kepada semua para pelajar kerana telah berjaya mendapat tawaran, khususnya berjaya melanjutkan pengajian ke UiTM Cawangan Perak. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua. Tidak kiralah sama ada siswa-siswi mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pra-diploma, diploma ataupun ijazah sarjana muda. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua para pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi sebelum saya berkongsi slot saya pada hari ini bersama semua para pelajar, saya perkenalkanlah diri dulu. Saya Dr. Muhammad Azyan bin Zaidi, merupakan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Perak. Saya juga merupakan seorang pensyarah dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, dan bidang pengkhususan saya adalah dalam bidang ukur bangunan. Jadi saya juga walaupun menjawat jawatan sebagai Timbalan Rektor, tetapi masih lagi menjalankan tugas hakiki saya sebagai seorang tenaga pengajar dalam bidang akademik. Jadi hari ini siswa-siswi, apa yang paling penting yang mustahak untuk saya pesan kepada semua para pelajar untuk terus kekal berada di komputer ataupun laptop masing-masing, kerana apa yang akan saya sampaikan ini adalah sangat mustahak, kerana input yang akan saya berikan ini sedikit sebanyak akan membantu dari segi persediaan dan juga informasi yang sangat berguna, khususnya dari segi persiapan para pelajar untuk mendaftar di UiTM Cawangan Perak, seterusnya menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar universiti. Jadi sebab itu saya katakan apa yang akan saya kongsikan ini sedikit sebanyak dapat memberi sedikit gambaran tentang sebuah universiti UiTM, serta sebagai seorang pelajar apakah perkara-perkara yang perlu kita tahu sebelum kita bersedia untuk melaporkan diri sebagai pelajar, sehinggalah kita berjaya menamatkan pengajian di UiTM Cawangan Perak. Jadi taklimat saya ini berkisar kepada beberapa perkara, ya, iaitu yang pertama saya akan menyentuh soal latar belakang penubuhan UiTM ini secara ringkas. Kemudian saya juga akan menyentuh ataupun memperkenalkan struktur pentadbiran yang ada di UiTM ini, dan juga yang paling mustahak adalah fungsi di bahagian hal ehwal pelajar ini. Jadi itu yang saya katakan bahawa maklumat-maklumat yang akan saya sampaikan ini berkisar kepada soal perkhidmatan kepada pelajar, khususnya dari aspek kebajikan dan juga kesejahteraan. Jadi siswa-siswi sekalian, merujuk kepada slide yang saya kongsikan ini, sebenarnya UiTM ini dia tidak tertubuh dengan sendiri sebagai sebuah universiti, ya. Jadi ini yang kita perlu tahu, bahawa nama UiTM ini dia tidak tertubuh secara tersendiri ataupun secara automatik menjadi sebuah universiti. Kewujudan UiTM ini sebenarnya telah lama, iaitu lebih daripada 60 tahun. Dan ianya bermula ketika kerajaan mewujudkan satu pusat latihan yang kita kenali sebagai Dewan Latihan Rida di Jalan Osman, Petaling Jaya pada tahun 1956. Jadi di Dewan Latihan Rida inilah kerajaan ketika itu mengumpulkan pelajar-pelajar Melayu, ya, anak-anak daripada kaum Bumiputra khususnya, untuk diberi peluang dan latihan dalam bidang separa profesional. Ya, banyak kursus-kursus yang ditawarkan ketika itu, dan Dewan Latihan Rida ini seterusnya dinaik taraf menjadi Maktab Mara pada tahun 1965, dan 2 tahun selepas itu Maktab Mara ini telah menjadi sebuah institut, iaitu pada tahun 1967
dikenali sebagai Institut Teknologi MARA dan batu asas telah dirasmikan oleh Perdana Menteri kedua ketika itu, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak. Dan pada tahun 1976, ITM telah mempunyai aktanya yang tersendiri, iaitu Akta ITM, Akta 173 yang telah diluluskan di bawah Akta Parlimen. Sejarah sekali lagi telah tercipta, iaitu dalam bulan Oktober 1999, ITM telah diumumkan ataupun telah dinaik taraf menjadi sebuah universiti. Jadi nama itu terus kekal sehingga ke hari ini dan kita dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA. Walaupun beberapa logo ataupun lencana UiTM ini berubah, tetapi asas penubuhan ini tetap sama, iaitu UiTM ini menyediakan peluang kepada pelajar-pelajar khususnya Melayu dan Bumiputera untuk melanjutkan pengajian. Walaupun ketika awal penubuhan Dewan Latihan Rida itu, kerajaan hanya memberi latihan kepada kursus-kursus separa profesional, tetapi hari ini UiTM selaras ataupun setaraf dengan universiti-universiti lain yang ada di negara kita ini, yang menyediakan peluang pendidikan tidak kira sama ada di peringkat pra-diploma, diploma, ijazah pertama, ijazah lanjutan maupun sehingga ke peringkat PhD. Jadi itulah dia sedikit perjalanan ataupun penubuhan UiTM ini yang telah mencapai usia hampir 63 tahun, satu tempoh yang agak panjang di mana UiTM ini telah melahirkan beratus ribu graduan, beratus ribu alumni, dan saya percaya ada di kalangan siswa-siswi ini yang mungkin kakak, abang ataupun ayah dan ibu pernah menuntut di UiTM, sama ada di UiTM ataupun ketika itu dikenali sebagai ITM. Jadi itulah panjang kisahnya perjalanan sebagai sebuah universiti. Jadi siswa-siswi sekalian, di dalam tadbir urus universiti ini, kita terdapat sebanyak 12 kampus negeri di seluruh negara, termasuklah di Sabah dan Sarawak, yang jumlah keseluruhan kampus yang kita ada ketika ini berjumlah 35 buah kampus. Umpamanya di UiTM Cawangan Perak ini kita memiliki 2 kampus, iaitu di kampus Seri Iskandar sebagai kampus utama dan yang kedua adalah di kampus Tapah sebagai kampus satelit, dan sebuah lagi kampus terletak di Ipoh di Stesen 18 di mana menyediakan bidang pengajian yang lebih kepada program luar kampus. Dan UiTM ini diketuai oleh seorang Chancellor, di mana Chancellor ini tidak lain tidak bukan adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Jadi sesiapa yang ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong adalah Chancellor UiTM. Seterusnya, walaupun kita memiliki pelbagai kampus di setiap negeri, tetapi UiTM ini dari segi struktur eksekutifnya akan diketuai oleh hanya seorang Naib Chancellor. Jadi Naib Chancellor UiTM ini adalah yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azra'i Kasim selaku Naib Chancellor, dan dibantu oleh beberapa orang timbalan Naib Chancellor sama ada dalam portfolio akademik, penyelidikan, pembangunan maupun jaringan industri dan masyarakat. Jadi begitu besar UiTM ini, sejauh besar mana sekalipun ianya hanya diketuai oleh seorang Naib Chancellor saja. Dan di kampus negeri, yang ini saya kongsikan 3 kampus yang ada di Perak.
di Sri Iskandar, di Tapah dan juga di kampus Ipoh. Dan di Perak, barisan pengurusan untuk sesebuah kampus negeri akan diketuai oleh rektor dan juga dibantu oleh beberapa orang timbalan rektor. Jadi saya kongsikan di sini untuk siswa-siswi sekalian faham dan kenal, kena kenal, kerana setiap kali besok ada program-program yang melibatkan pelajar, saya harap siswa-siswi boleh mengenalilah siapa ketua ataupun ketua pentadbiran di kampus negeri ini. Jadi bukan saya, bukan saya. Jadi ketua ataupun rektor di UiTM Cewangan Perak ini adalah yang berbahagia Profesor SR Dr. Mat Yusof bin Hamid, beliau merupakan rektor di UiTM Cewangan Perak ini dan dibantu oleh beberapa orang timbalan rektor. Yang pertama, Profesor Madya Dr. Nur Hayati bin Baharun yang merupakan timbalan rektor hal ehwal akademik. Kemudian saya, Dr. Muhammad Azan Zaidi selaku timbalan rektor hal ehwal pelajar. Dan seterusnya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hisham bin Ibrahim selaku timbalan rektor penyelidikan jaringan industri masyarakat dan alumni. Dan bagi kampus Tapah akan diketuai oleh seorang penolong rektor yang dilantik daripada pentadbir akademik juga, iaitu Dr. Muhammad Imran bin Muhammad Arif daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik selaku penolong rektor. Kemudian seorang ketua pentadbiran di kampus akan diketuai oleh seorang timbalan pendaftar kanan, iaitu Puan Jona Hidayati binti Kamaruzaman, dan Encik Muhammad Hairi bin Ramli selaku timbalan bendahari kanan yang bertanggungjawab untuk menguruskan soal aspek pengurusan kewangan dan belanjawan serta sebagainya. Jadi itu sedikit berkaitan dengan pengurusan tertinggi di UiTM kampus negeri yang perlu siswa-siswi maklum dan ketahui. Baiklah, sekarang saya cuba berkongsi dengan semua siswa-siswi berkenaan dengan fungsi di bahagian hal ehwal pelajar ni. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah fungsi sebenarnya HCP ini? Jadi kalau kita di sekolah dulu, kalau kata kita masih teringat, kalau kita masih teringat, kalau di sekolah dulu, sesebuah sekolah rendah atau sekolah menengah itu akan diketuai oleh seorang guru besar ataupun pengetua. Kemudian akan adalah penolong kanan pentadbiran, penolong kanan co-curriculum, penolong kanan hal ehwal murid dan sebagainya. Begitu juga dengan di UiTM ini. Maknanya di UiTM kita ada bahagian hal ehwal pelajar yang diketuai oleh saya sendiri selaku timbalan rektor yang memainkan peranan khususnya dari segi nak membantu pengurusan kebajikan dan juga kesejahteraan pelajar. Termasuklah aspek-aspek kemudahan dan sebagainya. Jadi fungsi bahagian hal ehwal pelajar ini kita kena faham, siswa-siswi kena faham, selain daripada fungsi akademik. Jadi fungsi di bahagian HCP ini hanya ada dua sahaja yang utamalah, yang utama. Iaitu yang pertamanya dalam aspek pembangunan dan kepimpinan pelajar. Aspek pembangunan dan kepimpinan pelajar. Yang kedua dalam aspek kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar. Jadi ini antara dua fungsi utama yang ada di bawah bahagian hal ehwal pelajar ini. Dan untuk memastikan fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik, maka di pejabat saya di HCP ini terdapat beberapa unit lain yang wujud khususnya untuk membantu siswa-siswi sekalian. Jadi kita ada pejabat am, kita ada unit kepimpinan pelajar, kita ada unit co-curriculum, kita ada unit kerjaya dan kaunseling, seterusnya unit kesihatan, dan kita juga memiliki satu unit pengurusan kolej dan juga unit sukan. Dan unit-unit ini berperanan dalam fungsinya yang tersendiri. Jadi kesemua unit ini ada skop tugasnya yang tertentu dalam nak memastikan aspek kesejahteraan pelajar dan juga perkhidmatan
kepada pelajar ini akan terus dapat dirasai ataupun dinikmati oleh semua para pelajar yang mendaftar sebagai pelajar di UiTM Cawangan Perak ini. Jadi, di bahagian hal pelajar ini, macam saya katakan tadi itu, aspek kepimpinan dan pembangunan ini adalah satu fungsi yang mustahak. Kerana di dalam kita nak melahirkan graduan-graduan yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik, ianya bukan sahaja kita perlu cemerlang dalam aspek akademik semata-mata. Jadi siswa-siswi sekalian juga perlulah terlibat secara aktif dan juga perlu terlibat dalam aspek di luar akademik. Jadi di luar akademik itu, khususnya dari segi aspek kepimpinan pelajar ini, bahagian hal pelajar bertanggungjawab untuk melatih para pelajar dalam aspek kepimpinan. Jadi bagaimana para pelajar ini dilatih? Tidak lain tidak bukan, banyak peluang-peluang yang akan kita sediakan. Sebagai contohnya di unit kepimpinan pelajar, para pelajar akan diwajibkan mengikuti beberapa modul latihan yang akan kita tentukan dan perlu ikuti sebelum bergraduat. Jadi modul-modul kepimpinan, modul-modul kerjaya dan sebagainya akan kita wajibkan kepada semua siswa-siswi sebelum bergraduat. Tujuan modul ini dibangunkan adalah sebenarnya untuk kita melatih dari aspek kepimpinan dan juga pembangunan sasiah siswa-siswi sekalian. Jadi selain daripada modul-modul yang ada di bawah unit kepimpinan pelajar ini, terdapat lebih daripada 50 persatuan dan kelab yang kita tawarkan untuk siswa-siswi ikuti. Di Tapah kita memiliki 21 kelab dan persatuan yang berdaftar di bawah HCP, dan di Seri Iskandar kita memiliki lebih kurang 35 kelab dan persatuan, yang mana kelab dan persatuan ini diwujudkan sama ada dalam kategori persatuan dalaman ataupun persatuan terbuka. Jadi sekiranya ketika di sekolah itu para pelajar yang memang aktif dalam aspek kebudayaan boleh menceburkan diri dalam kelab yang kita panggil dan seni. Kalau katalah siswa-siswi ketika di sekolah itu sememangnya aktif dalam bidang ataupun suka aktiviti rekreasi dan outdoor, kita ada kelab rekreasi yang kita wujudkan untuk menyediakan platform bagi para pelajar yang berminat untuk terus menceburkan diri dalam bidang rekreasi ini. Dan bagi mungkin ada ketika kita di sekolah itu terlibat secara langsung dalam badan beruniform, umpamanya seperti kadet polis dan juga kadet remaja sekolah, maka di UiTM turut menyediakan peluang-peluang ataupun kelab-kelab yang bersesuaian untuk meneruskan aktiviti badan beruniform ini. Cumanya namanya tidak lagi lah dipanggil kadet. Umpamanya kalau kata siswa-siswi dulu ketika di sekolah menceburkan dalam aktiviti kadet polis, maka di universiti kita dikenali sebagai co-suksis. Kalau di sekolah dulu aktif dalam kadet remaja sekolah, ketika di UiTM tidak ada lagi nama kadet remaja sekolah, tetapi kebanyakannya kita latih di bawah Komander Kesatria. Begitu juga dengan bomber, begitu juga dengan Angkatan Pertahanan Awam. Dan bagi yang minat bermain muzik, kita juga sediakan satu badan uniform ataupun kita ada satu kelab yang kita panggil kelab brass band. Jadi ini merupakan satu platform yang kita sediakan supaya nak memastikan pelajar-pelajar yang ketika di sekolah itu aktif akan terus kekal aktif ketika menuntut di universiti. Jadi kenapa pentingnya kamu aktif ataupun anda semua aktif? Kerana apabila kita berada di luar sana esok setelah kita tamat pengajian, bukan sahaja aspek akademik yang dinilai, tetapi dari segi kemahiran insaniah ataupun aspek soft skill ini sangat dititik beratkan oleh majikan. Jadi sebab itu saya menyeru kepada semua
para pelajar apabila mendaftar sebagai pelajar di UiTM Canggah Perak ini, rebutlah peluang supaya anda semua terus kekal aktif dalam aspek co-curriculum ini. Sangat mustahak. Kerana ini akan memberi nilai tambah yang baik bagi seorang graduan UiTM, seterusnya memberikan keyakinan diri yang lebih bagus kepada siswa-siswi. Okey. Fungsi HCP ini macam saya katakan tadi tu, dia ada beberapa aspek yang kita akan sediakan. Perkhidmatan yang ada di HCP ini melalui unit-unit yang kita tubuhkan, seperti yang tertera dalam slide ini, perkhidmatan kepada pelajar itu juga menjurus kepada beberapa perkara, iaitu pada pelajar yang mendaftar sebagai pelajar turut menikmati di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Jadi skim perkhidmatan kesihatan pelajar ini merupakan satu skim yang kita wujudkan di mana para pelajar apabila menjadi seorang pelajar, sekiranya apa saja isu kesihatan, kemudahan kesihatan, so boleh menikmati kemudahan ini tanpa sebarang caj bayaran. Jadi sebab itu di kampus kita ini kita ada unit kesihatan yang diketuai oleh pegawai perubatan terlatih. Kita ada 3 orang doktor dan dibantu oleh penolong pegawai perubatan terlatih, di samping jururawat yang memang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan kepada pelajar. Jadi untuk setiap pelajar yang mendaftar di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar ini, para pelajar adalah layak menerima nilai sebanyak RM15,000 untuk sepanjang tempoh pengajian dan RM5,000 maksima setahun. Katakanlah pada tahun pertama ketika menuntut di UiTM ini, ketika cuti semester, para pelajar terlibat dengan kemalangan, kemudian dimasukkan ke mana-mana hospital kerajaan dan memerlukan pembedahan dan mempunyai kos yang mungkin bernilai RM3,000, maka di sini universiti akan menampung ataupun membiayai perbelanjaan tersebut untuk khusus di hospital kerajaan. Jadi itu yang saya katakan tadi tu, nilai untuk tabung kesihatan pelajar ini bernilai RM15,000 untuk sepanjang pengajian, yang ini kita sediakan di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Di samping kita juga memiliki klinik ataupun unit kesihatan yang memang sedia ada di kampus, yang para pelajar boleh datang pada bila-bila masa pada waktu pejabat untuk mendapatkan rawatan tanpa sebarang bayaran yang dikenakan. Jadi inilah fungsi kita di unit kesihatan dan di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Selain daripada itu, pihak UiTM juga menyediakan kemudahan kolej kediaman bagi yang layak. Maknanya kalau kata para pelajar itu pelajar semester pertama, so adalah layak secara automatik. Walau bagaimanapun ketika pelajar melangkah ke semester 2 dan seterusnya, akan dipertimbangkan sekiranya terdapat kekosongan. Jadi hanya pelajar semester pertama sahaja yang dikategorikan sebagai yang layak automatik. Pelajar semester 2 dan seterusnya bergantung kepada kekosongan, dan kita akan utamakan di bawah mana-mana pelajar di lower semester terlebih dahulu. Di samping kita melihat dari aspek keaktifan seseorang siswa itu ketika berada di kolej. Jadi sebab itu saya katakan apabila masuk ke UiTM Canggah Perak ni kena aktif. Selain daripada itu, kita ada bantuan tabung kecemasan pelajar untuk mana-mana pelajar yang mengalami umpamanya kita tahu dia macam sistem insurans lah, sistem insurans. Maknanya kalau katalah kita terlibat dengan kemalangan, kemudian kita telah lakukan sesuatu pembedahan, sekiranya selepas saja kita selesai menjalani rawatan dan mendapat laporan perubatan daripada doktor yang terlatih, maka doktor di UiTM akan menilailah sekiranya ada permohonan untuk kita menyumbang kepada tabung kecemasan pelajar berdasarkan kelayakan tertentu. Jadi ini umpamanya macam insurans lah kepada setiap pelajar UiTM ini. Dan
tabung kecemasan ini, tabung kesihatan ini akan di-cover sepanjang tempoh siswa-siswi berada di kampus sebagai pelajar aktif. Walaupun ketika cuti semester, mana-mana pelajar yang mengalami kemalangan ataupun musibah masih lagi boleh memohon bantuan ini. Bukan tertakluk ketika berada di dalam ataupun semester berjalan dalam kampus saja. Selain daripada itu, kita juga ada perkhidmatan kejayaan dan kaunseling, yang mana kaunselor-kaunselor terlatih kita turut memberikan perkhidmatan kaunseling bagi pelajar yang memerlukan. Selain daripada kita menyediakan perkhidmatan kepada pelajar, banyak kemudahan dan perkhidmatan yang kita sediakan. Antaranya kita ada kemudahan sukan untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Dan bagi pelajar yang sangat aktif dari segi kesenian dan kebudayaan, kita sediakan juga platform untuk para pelajar untuk terus kekal aktif dalam co-curriculum. Jadi yang nombor 2, kita menjalankan program-program berikut. Mana-mana pelajar yang mendaftar sebagai pelajar adalah diwajibkan untuk mengikuti kursus co-curriculum wajib selama 3 semester. Jadi kursus ini akan dilaksanakan selalunya pada sebelah petang, selepas jam 5, iaitu bermula pada pukul 5 petang hingga 7 malam, dan akan dilatih mengikut teras co-curriculum yang kita tawarkan, sama ada dalam aspek badan beruniform ataupun co-curriculum lain yang ada di UiTM ini, umpamanya co-sukan, kompang, co-curriculum berkaitan dengan keusahawanan dan sebagainya. So banyak yang kita akan tawarkan, jadi para pelajar perlu memilih saja mana yang sesuai dan mana yang minat. Walau bagaimanapun, pada semester pertama semua pelajar adalah diwajibkan untuk mengikuti badan beruniform. Itu adalah dasar universiti. Jadi tak bolehlah kita pada semester 1 kita nak pilih khusus sukan. Tak boleh. Jadi kita perlu ambil khusus badan beruniform sebagai khusus core yang wajib. Pelaksanaan modul kepimpinan tadi telah saya jelaskan di bawah unit kepimpinan pelajar. Dan yang ketiga, pelaksanaan aktiviti pelajar. Jadi yang ini sangat penting untuk menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang lengkap lagi aspek kepimpinannya. Salah satu platform yang siswa-siswi sekalian boleh terus ikuti adalah melalui keterlibatan dalam aktiviti berpersatuan. Jadi macam saya katakan tadi, kita ada 56 persatuan dan kelab di kampus Tapah dan kampus Iskandar. So boleh pilih yang mana satu. Melaksanakan pelbagai program-program, tidak kira sama ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan kita juga menyediakan juga satu platform untuk melatih pemimpin di bawah Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Jawatan Perwakilan Kolej. Jadi di bawah MPP ini tidak boleh masuk secara automatik. Dia berbeza sedikit kerana mana-mana pelajar yang nak menjadi sebagai seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar perlu bertanding dalam pilihan raya yang akan diadakan setiap tahun. Jadi mana-mana pelajar yang berminat, mungkin ketika di bangku sekolah itu seorang ketua pengawas. Jadi besok bila masuk di UiTM ini boleh terus terlibat dalam bidang kepimpinan biar kami latih di bawah HCP. So tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya syarat mencukupi, boleh layak bertanding dan menjadi seorang pemimpin mahasiswa di UiTM untuk berurusan ataupun melaksanakan dasar-dasar universiti dan sebagainya bersama-sama dengan pihak pengurusan. Jadi tidak ada masalah. Begitu dengan jawatan kuasa perwakilan kolej dan juga persatuan kelab dalam hal yang lain. Okey, salah satu lagi perkara yang penting yang para pelajar kena tahu ketika menuntut di UiTM ini adalah tentang peraturan dari segi mematuhi Akta 174. Jadi semua pelajar yang telah bergelar sebagai seorang mahasiswa UiTM sebenarnya terikat dengan Akta 174, iaitu Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Jadi kenapa akta ni penting? Jadi di sinilah mana-mana pelajar yang
mengingkari ataupun melanggar peraturan universiti, boleh dikenakan tindakan tata tertib dengan melalui proses yang kita namakan sebagai satu proses proceeding tata tertib. Saya bagi contoh yang mudah saja. Mungkin ada di kalangan kita yang merokok, kemudian ditangkap oleh pengurus asrama ataupun mana staf resident college. Maka apabila ditangkap oleh pihak universiti, saudara dan saudari sekalian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 174 ini kerana telah melanggar satu kesalahan. Jadi sebab itu saya berpesan kepada semua siswa-siswi yang akan datang ke UiTM Cawangan Perak ini, pastikan anda tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Jadi besok bila dah kena tangkap ataupun kita melanggar pada mana-mana kaedah di bawah Akta 174 ini, implikasinya sangat besar. Kerana rekod pelajar yang mungkin bersih selama ini akan tercatat pernah melalui prosedur tata tertib. Okey, prosedur tata tertib ni adalah jawatan kuasa dalaman yang telah dilantik oleh Naib Chancellor untuk mengendalikan kes-kes tata tertib yang melibatkan salah laku pelajar di bawah Akta 174 ini. Jadi ini juga antara salah satu fungsi yang dimainkan oleh pihak bahagian hal ehwal pelajar di UiTM Cawangan Perak ini. Okey, dari segi bantuan kebajikan pelajar, ini yang saya kongsikan di dalam slide ini merupakan beberapa fungsi ataupun kemudahan yang ada yang siswa-siswi boleh perolehi. Antaranya di UiTM menyediakan pelbagai tabung yang kita namakan sebagai tabung kebajikan pelajar, tabung kecemasan pelajar, yang bertujuan untuk memberikan untuk memastikan pelajar-pelajar yang mungkin kurang bernasib baik ada di kalangan kita, di kalangan pelajar yang B40 dan sebagainya yang mengalami kesulitan kewangan, maka maklumkan sahaja kepada pihak SCP dengan mengisi borang-borang tertentu dan pihak SCP akan membawa ke jawatan kuasa tabung amanah kebajikan pelajar untuk diberi pertimbangan dan kelulusan. Umpamanya sekiranya ada di kalangan siswa-siswi yang mungkin di kalangan golongan B40 ini yang ketika pengajiannya pada semester, katakanlah pada semester ketiga atau keempat, gagal untuk membayar yuran disebabkan masalah keuangan yang dialami oleh para ibu bapa, maka boleh memohon kepada pihak universiti untuk dipertimbangkan bentuk bantuan keuangan yang boleh kita berikan. Jadi di sinilah ramai para pelajar yang dalam kategori ini telah mengisi dan memohon, dan kita bermesyuarat dan akan membuat sedikit semakan, dan sekiranya layak kita akan berilah sejumlah nilai keuangan dalam bentuk wang ringgit kepada pelajar untuk bantuan atas masalah yang dihadapi. Selain daripada itu, di bawah unit kesihatan, tabung kecemasan pelajar, mana-mana pelajar yang mengalami kemalangan ataupun kecederaan layak untuk memohon di bawah tabung kecemasan ini. Dan mana-mana pelajar UiTM yang bersertifikat aktif sekiranya meninggal dunia, setiap pelajar ataupun mana pelajar yang telah mengalami kemalangan ketika masih bergelar status aktif sebagai pelajar adalah layak untuk menerima bantuan sebanyak RM10,000 daripada pihak universiti yang akan disampaikan kepada waris pelajar, dan RM3,000 akan diberikan pada immediately untuk pengurusan jenazah, dan selebihnya RM7,000 akan disalurkan setelah urusan pengurusan selesai dan pihak universiti telah menerimalah sijil kematian pelajar daripada waris, dan kita akan terus sampaikan sumbangan bernilai RM10,000. Ini sebagai salah satu bantuan kebajikan yang kita berikan bukan sahaja kepada pelajar yang
mengalami ataupun yang masih hidup, tetapi kepada pelajar yang telah meninggal dunia, so waris juga adalah layak untuk menerima bantuan ini bagi pihak Allah Yarham ataupun Allah Yarhamah. Itu antara bentuk tabung kecemasan yang kita sediakan. Selain daripada itu, unit pengurusan kolej juga kita sediakan juga elan bantuan insentif untuk makan bernilai RM4 sehari bersamaan dengan RM120 sebulan yang disalurkan oleh pihak kementerian seterus kepada akaun pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat syarat-syarat tertentu sebelum para pelajar ini layak menerima elan bantuan ini. So, dia ada syarat-syarat dia yang siswa-siswi boleh merujuk ketika sampai nanti di kampus. Kemudian bagi para pelajar yang mungkin mengalami kesulitan untuk membayar kolej kediaman, ada beberapa kategori yang layak ataupun yang boleh kita pertimbangkan untuk diberi pengecualian dari segi bayaran kolej. Jadi katakanlah kita ini di kalangan keluarga dalam kategori B40, sekiranya kita telah mendaftar dan mendapat kolej, kemudian dikenakan yuran kolej, maka mana-mana pelajar yang bawah kategori ini layak untuk memohon pengecualian. Tetapi kena mohonlah. Kalau kata kita tak mohon, tak ada rekod dan kita takkan pertimbangkan. Jadi kita boleh mohon dan kita akan iklankan melalui saluran-saluran rasmi kita di website, di pejabat kolej khususnya. Jadi para pelajar sentiasa update informasi-informasi terkini dengan bahagian awal pelajar. Dan selain itu, kita juga ada bantuan zakat dan sedekah di bawah unit hal ehwal Islam. Jadi yang ini boleh mohon pada setiap semester untuk bantuan yang diberikan untuk asnaf-asnaf. Ada had-had kifayah tertentu yang akan diluluskan di bawah jawatan kuasa tabung amanah zakat untuk para pelajar yang mungkin mengalami kesulitan dan sebagainya. Kerana tuan-tuan ataupun puan-puan yang belajar ini dikira fisabilillah, dalam kategori fisabilillah yang layak untuk kita pertimbangkan bantuan zakat sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi terlalu banyak bantuan yang kita ada di UiTM ini, khususnya melalui bahagian awal pelajar ini. Jadi jangan segan, jangan simpan, maklumkanlah kepada bahagian awal pelajar sekiranya siswa-siswi ada masalah tertentu. So tampil. Kalau kata senyap, tak tampil, maka maklumat itu akan lenyap dengan sendirinya. Jadi kalau segan tu, maklumlah kepada pesyarah. Jadi saya terima banyak maklumat daripada para pesyarah yang lebih tahu mana-mana pelajar yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Jadi insya-Allah kita akan bantu pelajar-pelajar ini untuk di bawah tabung-tabung yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu saya katakan, nak memastikan saudara-saudari sekalian dapat berjaya dengan tamatnya dan memiliki segulung diploma ataupun ijazah, maka kita perlu bantu. Apa sahaja kesusahan dan kesulitan yang dialami, kita cuba bantu sebaik-baik mungkin. Jadi kena faham, itulah fungsi HCP. Kenapa slot saya ini penting kepada semua siswa-siswi. Jadi dari segi peraturan universiti, ini saya kongsikan Akta ataupun Undang-Undang Malaysia, Akta 174 dan juga peraturan akademik yang akan disentuh oleh Timbalan Ehwal Akademik secara lebih terperinci. Beberapa panduan ataupun perkeling akan kita keluarkan dari masa ke semasa. Selalunya kita akan maklumkan melalui notis di dalam website, di dalam Telegram dan juga notis-notis di pejabat-pejabat kolej. Jadi kena kerap update dan baca supaya kita tidak tertinggal maklumat-maklumat penting apabila kita naikkan notis kepada siswa-siswi. Sebab ramai juga yang tertinggal maklumat. Contohnya bila kita buka permohonan untuk memohon allowance intensif makan tu, setelah tarikh tutup dan kita submit kepada kementerian, barulah dia datang, dia kata terlupa dan sebagainya. Jadi tak bolehlah kita nak buat begitu. Jadi sebab itu saya kata siswa-siswi bila berada di kampus ini, betul akademik, tetapi aspek-aspek lain juga perlu sentiasa alert dan peka, supaya kita tidak tertinggal maklumat-maklumat yang sepatutnya kita tak terlepas. Jadi bila terlepas, kita yang rugi. Jadi pastikan alert dengan informasi-informasi akan dikeluarkan oleh pihak HP dari masa ke semasa.
Baiklah, berkaitan dengan sasar rupa diri, macam saya katakan, mana-mana pelajar di UiTM ini tidak kiralah kita berasal daripada mana, apabila masuk ke dalam pagar UiTM ini perlu mematuhi peraturan sasar rupa diri. Bagi yang siswa, kalau kata sebelum ini bekerja, rambut panjang begini, tak boleh lah macam tu. Kena potong rambut kemas pendek macam saya, macam pesyarah-pesyarah. Jadi kena berpakaian kemas setiap hari tanpa gagal, tanpa gagal. Jadi kenapa penting kita berperwatakan begitu? Kerana sasar rupa diri ini menonjolkan imej kita, menonjolkan kita punya tahap profesionalisme. Kalau kata pergi ke kelas tu selekeh dan sebagainya, itu bukan imej pelajar UiTM. Imej pelajar UiTM dia mesti kemas, segak, bergaya, barulah semangat ilmu tu lebih mudah belajar. Kalau kata selekeh, pergi kelas tak mandi dan sebagainya, jadi pesyarah nak mengajar pun tak semangat. Jadi saya kalau kata mengajar tu, saya akan pastikan semua pelajar ini berpakaian kemas dan mematuhi sasar rupa diri yang telah ditetapkan oleh universiti. Jadi banyak notis ataupun poster-poster yang kita naikkan, cara berpakaian, kaedah berpakaian, ada hari-hari tertentu yang mewajibkan para pelajar memakai tali leher, iaitu setiap hari Isnin untuk ke kelas, dan baju perlulah sentiasa masuk ke dalam apabila pergi ke kuliah. Bagi pelajar siswi pun begitu juga, memakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti ke kelas, untuk aktiviti ke bengkel dan juga untuk aktiviti riadah, sukan dan sebagainya. Jadi tak bolehlah pakai seluar pendek siswi untuk pergi ke dewan makan, untuk pergi ke padang. Begitu juga siswa. Jadi kalau mana-mana pelajar UiTM yang melanggar peraturan sasar rupa diri ini, maka di bawah kaedah tertentu, di bawah Akta 174 ini, para pelajar boleh dikenakan kompaun terus yang tidak lebih daripada RM50. Jadi yang ini kuasa yang diberikan kepada pegawai-pegawai yang telah dilantik secara rasmi oleh Yang Berbahagia Naib Chancellor. Maka sekiranya melanggar peraturan, tuan-tuan ataupun saudara-saudari boleh dikenakan kompaun. Jadi rugilah kan, nak kena bayar RM50 untuk kesalahan rambut panjang. Lebih baik simpan untuk beli buku ataupun beli makanan dan sebagainya. Ini antara beberapa poster yang saya kongsikan di slide ini, yang akan memang kita paparkan di setiap penjuru, di setiap papan notis dan juga di kelas-kelas. Tanda nama pelajar perlu sentiasa pakai supaya kita tahu bahawa ini adalah pelajar UiTM. Jadi kalau kata tak tunjuk kad pelajar, maka siswa-siswi juga boleh dikenakan kompaun. Jadi sebab itu apabila berada dalam kawasan kampus, pastikan kad pelajar sentiasa dipakai. Okey, ini antara beberapa perkara yang tak boleh lah untuk siswa-siswi menggunakan ataupun berpakaian. Memakai slipper pergi ke kelas, memakai t-shirt round neck untuk pergi ke kuliah. So tidak dibenarkan sama sekali. Slipper bolehlah kalau kata di kolej tu, tetapi kalau untuk di kuliah, berurusan di pejabat, tidak dibenarkan sama sekali. Kena berkasut dan berpakaian kemas apabila berurusan dengan setiap unit ataupun pejabat yang ada di UiTM. Jadi kena ikut dan patuh kita punya peraturan. Ini antara kompaun yang boleh kita kenakan. Dia maksimal RM50. Kompaun sasar rupa diri boleh dikenakan RM10, RM20, RM30, mengikut tahap kesalahan yang dilakukan oleh siswa-siswi. Dari segi tata tertib, macam saya sebutkan tadi, sekiranya mana-mana pelajar yang melanggar peraturan boleh dikenakan pertuduhan di bawah prosiding tata tertib, dan hukuman yang akan dikenakan bergantung kepada tahap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar yang akan diputuskan oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib Universiti. Jadi apa bentuk hukumannya? Mungkin boleh diberi amaran, denda tidak lebih RM500, ataupun boleh digantung dari menggunakan apa-apa kemudahan institusi. Umpamanya membuat kesalahan di kolej, pihak universiti boleh menarik serta-merta kemudahan tersebut, ataupun mengikuti sebahagian daripada peperiksaan. Kalau kata meniru dalam peperiksaan pun boleh dikenakan
tindakan dengan diberi pergantungan, dan yang lebih berat, siswa-siswi boleh dikenakan pembuangan ataupun disingkirkan daripada universiti. Ini untuk kes yang mungkin serius, yang boleh menjejaskan nama baik dan imej universiti. Jadi yang ini di bawah Akta 174, siswa-siswi boleh dikenakan tindakan. Jadi sebab itu saya berpesan banyak kali, dan saya berpesan kepada semua yang akan datang ke UiTM Perak ini, sentiasa memastikan bahawa kita tidak melanggar mana-mana peraturan. Kerana esok bila kita telah ditangkap dan dikenakan hukuman, maka peluang untuk kita menamatkan pengajian telah tertutup. Jadi besok kita juga telah menghampakan harapan ibu bapa dan keluarga kita. Jadi sebab itu saya berpesan banyak kali kepada semua siswa-siswi, dan apa yang saya harapkan semua para pelajar dapat memastikan peraturan universiti ini dipatuhi, dan pihak HCP akan menguasakan peraturan yang telah kita gariskan. Okey, ini antara beberapa perkara yang kita kongsikan, antara kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar. Walaupun kes tata tertib kita ini tidaklah serius, tetapi ada beberapa kes terpencil yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang saya nyatakan. Dan ini merupakan satu kesalahan yang serius di bawah Akta 174. Okey, pastikan merokok, apatah lagi membawa minuman keras, berjudi, penyalahgunaan dadah, dan lain-lain dilarang sama sekali. Jadi jangan cubalah berjinak-jinak untuk merokok ataupun menjadi usahawan rokok dalam kampus, kerana tindakan itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Besok apabila telah ditangkap, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi saya berpesanlah kepada para pelajar, sebab pernah juga para pelajar yang ditahan kerana bermain mercun. Kita fahamlah nak raya main mercun, tetapi itu juga merupakan satu kesalahan kerana melibatkan bahan letupan dan risiko keselamatan yang amat tinggi kepada penghuni kolej. Jadi kita dapat tangkap dan kita bawa ke tata tertib dan dikenakan hukuman yang agak berat. Jadi cuba pastikan, walaupun kita cuba berseronok dan bergurau, tetapi pastikan ini tidak melanggar peraturan universiti. Itu yang paling mustahak. Saya kongsikan sedikit serba ringkas berkaitan dengan kemudahan yang ada di kampus Seri Iskandar. Okey. Apabila mendaftar nanti, kita ada tempat ruang pusat Islam, dewan yang luas, perpustakaan, kafeteria yang selesa, dan juga unit kesihatan yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk rawatan kepada pelajar. Di samping kompleks sukan kita yang lengkap, dengan gelanggang badminton, tenis, futsal, padang bola kita ada 5. Kemudian kita juga ada gelanggang petong sebanyak 12 lane. So ianya untuk kemudahan para pelajar yang boleh gunakan pada bila-bila masa dalam masa yang kita tetapkan. Kita juga ada gimnasium. Cuma gimnasium ini kita tak buka, dan kita akan menjadualkan pada hari-hari tertentu untuk kegunaan siswa dan siswi. Jadi siswa-siswi boleh datang ke gimnasium tanpa sebarang bayaran. Kalau kata pergi kat luar tu kena bayar 1 jam berapa ringgit. So di UiTM ni boleh gunakan. Tak ada masalah, hanya perlu membuat pendaftaran dengan unit sukan. Okay, kemudian ini sedikit pemandangan tasik di luar pintu masuk UiTM, di mana kita sediakan juga outdoor gym dan juga tempat rekreasi. Okay, sedikit pemandangan-pemandangan yang ada di kampus Seri Iskandar. Cantik pemandangannya. Saya harap semuanya enjoy apabila berada di sini nanti. Kemudian kafe di bangunan fakulti, bank Islam, dewan makan untuk menyediakan tempat koperasi dan sebagainya, yang boleh mendapatkan segala kemudahan di sini. Kedai runcit semua ada, jadi tak perlu keluar, semuanya ada di dalam kampus. Okay, yang ini yang merupakan pejabat pelajar-pelajar yang menetap di luar. Kita uruskan juga dengan special staff. Dari segi pendaftaran apa sahaja masalah pelajar yang menetap di luar ini boleh berurusan terus dengan pejabat non-resident
yang terletak dalam kampus. Kemudian yang ada termasuklah meja snooker, kemudian kita ada komputer dan lain-lain. Okay, yang ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan ketika di kampus. Yang ini majlis tamat pentaulihan polis, kadet Kosuksis. Bangunan kolej. Dan di sini saya kongsikan pula sedikit gambaran di kampus Tapah. Kampusnya juga cukup luas. Lebih kurang 1,100 hektar yang baru 10% dibangunkan. Terdapat 3 fakulti di kampus Tapah. Dan ini ada kampus Bandaraya di Ipoh. Dan fasiliti di kampus Tapah sama lengkapnya juga dengan kampus Seri Iskandar. Sangat menarik dan cantik. Kemudahan sukan yang tersedia juga berada dalam keadaan yang amat baik. Outdoor gym, futsal dan sebagainya. Indoor gym. Dan begitulah yang dapat saya kongsikan dengan semua para pelajar. Harapan saya kepada semua yang akan melaporkan diri sebagai pelajar UiTM ini, kuatkan semangat untuk terus mengejar cita-cita sebagai seorang graduan yang berjaya dalam bidang yang diikuti, di samping dapat menikmati kehidupan sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus dengan penuh ceria dan juga gembira. Jadi sekian dulu, insya-Allah kita akan berjumpa dalam aktiviti lain yang akan dikendalikan oleh pihak universiti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.